Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Okey. warahmatullahi. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dengan saya untuk temu bual secara maya ni. Tanpa beluang masa, marilah kita teruskan kepada topik temu bual kita iaitu pengurusan dalam bidang pendidikan. Sebelum tu, boleh saya minta cikgu perkenalkan diri dengan jawatan yang disandang di sekolah, apa yang tugas cikgu buat. Okey, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kerana menjemputlah ya, kira menjemput saya lah untuk temu bual ni. Hmm, Okey, di bawah tajuk pengurusan ya. Betul, ah, pengurusan dalam bidang pendidikan. Okey, ah, jadi saya ialah Puan Rashidah binti Saad, merupakan seorang guru perpustakaan dan media. Okey, yang bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Raja Zarina Pelabuhan Kelang. Jadi ah. saya ni kiranya bertugas di bawah bidang pengurusan kurikulum. Okey, Oh, sebab dia pusat sumber ya. Jadi di bawah bidang pengurusan unit kurikulum. sebuah lirik. So, apa matlamat organisasi bawah pengurusan cikgu? Okey. Kalau kita tengok kepada akar umbi dia, okey, unit pusat sumber sekolah ni berada di bawah unit kurikulum. Okey, di mana di sekolah kita ada apa ni orang kata tiga bahagian utama di sekolah iaitu kurikulum, co-curriculum, okay, dan juga hal ehwal murid. Sebab Ah, itu kita terbahagi kepada tiga penolong kanan. Kalau sistem sekolah menengah di bawah pengetua, dia terbahagi kepada tiga, dibantu oleh tiga penolong kanan iaitu penolong kanan pentadbiran, okay, untuk unit kurikulum. Kemudian kita ada penolong kanan hal ehwal murid dan juga kita ada penolong kanan kurikulum. Jadi kalau tengok pada bidang pengurusan saya ni di bawah unit kurikulum. Oleh kerana kurikulum, jadi kita ni unit kami ni menyokong akademik lah, menyokong akademik. Okey, dia menjadi satu resource center, okey, untuk menjadi ejen penyebaran ilmu kepada semua warga sekolah. Okay, bukan sahaja kepada murid, malahan juga kepada guru, termasuk warga sekolah yang lain. Termasuklah warga warga sekolah lain macam kita ada pengawal keselamatan, kita ada apa ni pembantu makmal, dan kadang-kadang kami juga menjadi ejen penyebaran ilmu termasuk kepada pekerja-pekerja kantin. Nampak macam simple kan kalau orang kata, tapi penghususan kita tu memanglah kepada murid dan guru. Okay, kita ah, menjadi ejen penyebaran ilmu yang menyediakan sumber-sumber pendidikan, okay, sama ada sumber-sumber secara nyata maupun tidak nyata, berbentuk teknologi, bercetak, bahan tidak bercetak, okay, untuk memberikan suasana yang kondusif kepada semua warga sekolah. Okay, dalam orang kata mengoptimumkan apa sumber yang kita ada untuk menambah ilmu murid, guru dan juga kemenjadian murid itu sendiri. Jadi kita ni kiranya macam menyokong lah, menyokong akademik unit kurikulum itu sendiri. oh. So, tu berkaitan dengan library dengan media lah kan. So, yang media tu adalah yang cikgu buat. Apa, bawah pengurusan cikgu yang buat media untuk sebarkan ke apa, sektor awam juga. Maksudnya macam mana Maksud, menyediakan media kan macam ni? media macam, apa, media maya macam YouTube semua tu. YouTube, IG, Ah, dah adalah. tentulah, dah Ah, tentu kerana selain pada kita bertindak untuk penyebaran ilmu bahagian sekolah, kita juga ada jalinan dan jaringan dengan pelbagai pihak. ah, Sebab itu wujudnya sekarang ni berlumba-lumba ya sekolah mewujudkan TVPSS masing-masing. Jadi hmm. kami pun tidak ketinggalan dalam orang kata apa sama-sama bersaing lah, bersaing dalam dunia yang kata positif, yang sihat untuk menjadikan apa ni TVPSS kita yang terbaik supaya kita dapat juga input dari pihak luar, dalam masa yang sama kita juga memberi input kepada pihak luar, pihak lain. Oh, Kerana itu kalau ikutkan
TVPSS SMKP Raja Zarina ni antara yang orang kata insya-Allah lah sedang membina nama lah, sama ada dalam daerah, negeri maupun kebangsaan. Kerana kami pun sekarang ni seringlah dijemput untuk buat liputan majlis sekolah, majlis bukan sekolah pun kami dijemput untuk kata sama-sama apa ni membantu dalam menyebarkan maklumat lah kepada pihak luar. Hebat, hebat. Oh, InsyaAllah. okey. InsyaAllah boleh pergi lagi jauh itu. Okey, InsyaAllah cikgu. mudah-mudahan. So, selama cikgu bertugas menguruskan organisasi itu dalam dengan luar sekolah tu, apakah halangan atau kesukaran yang pernah dihadapi? Okey. Dia kalau ikutkan dalam apa jua bidang yang kita sertai, okey, pekerjaan yang kita lakukan, mana-mana pun semua ada cabaran, okey, semua ada halangan. Orang kata ada pasang surutnya, ada susah senangnya. Jadi kalau nak apa kata bercakap mengenai skop bidang tugas saya iaitu guru perpustakaan dan media, okey, antara halangan yang paling ketara tu adalah komitmen lah. Komitmen dari pelbagai pihak. Sebab kita ni bila kita bertindak menjadi kiranya seorang pengurus, pengurus lah, maksudnya uh, kita menguruskan sumber fizikal, kita menguruskan sumber manusia. Jadi ada pro and con. Ada yang mungkin setuju dengan apa yang kita buat, ada yang tak setuju. Kadang-kadang ramai yang sokong tapi sumber kita pula terhad, macam tu. Tapi antara yang terbesarnya adalah cabaran ni komitmen. Komitmen. Maksud dia kita cuba buat program gini, ada yang respon dengan baik, ada juga yang macam tak apalah kami tak join, macam itulah lebih kurang kan. Maksudnya kita nak dapatkan persetujuan, kita nak dapatkan kerjasama dari banyak pihak, itu antara cabaran besar lah. Itu antara cabaran besar. Kemudian bila bekerja dengan manusia ni, kita bercakap mengenai kadang-kadang hati, okey, bercakap mengenai apa kata Ideologi. persetujuan, persefahaman. Kita tak tahu masalah orang, kita nak macam ni, orang nak macam ni. Itu yang komitmen terbesar lah. Apa orang kata macam halangan terbesar mendapatkan komitmen, bukan satu perkara yang mudah. Kadang-kadang nak buat satu program tu keluar jugalah orang kata air mata kan. Maksudnya bukanlah air mata macam mana, yang kecil hatinya, yang manusia kan. Jadi tambahan pula kata bila lebih kita bekerja dengan ramai manusia, ramai orang. Lagi banyak perspektif. Betul, lagi banyak kerenah kan. Dengan kita bekerja banyak level, kita bukan menghadap murid je. Orang kata kalau murid tu kita senang nak point macam tu. Itu pun tak tentu juga, emosi murid pun nak jaga juga. Tapi kalau kita bekerja dengan sama level kita, kemudian ada pula level atasan. Sama lah macam tadi bila kita cerita tentang TV, PSS, kita buat program, kita dijemput buat liputan, kita akan berdepan dengan VVIP. Ada satu tahap kita interview pengarah, kita interview, hari tu kita bakal interview menteri pun tapi tak jadilah jadi menteri hantar wakil. Jadi kita tak tahu orang kata apa, respon dia macam mana. Kemudian dalam masa yang sama kita nak uruskan anak murid kita supaya dia tahu macam mana nak berkomunikasi dengan pihak yang lebih, orang kata apa, VIP kan, pihak yang lebih atas kan, nak didik dia, nak terangkan dia macam mana nak cakap. Jadi kita kena bersedia dengan banyak orang kata apa, banyak apa dah kemungkinan, ya betul, kita bersedia dengan banyak kemungkinan, betul, ayat itulah, banyak kemungkinan. Okey, so apakah langkah-langkah yang dah ambil? Memang itu dah cakap tu dulu lah. Memang dah cakap tu dulu lah. Itu sebut kan, tapi mungkin kita bertambah sikit lah. Macam mana nak atasi langkah-langkahnya? Of course, sebagai seorang pengurus, kiranya kita ni pengurus kan? Sebagai seorang pengurus, nak jaga yang atas, nak jaga yang bawah. Jadi kena ada ilmu lah juga. Kena ada ilmu. Perlu menguasai ilmu pengurusan. Okay, kerana kita ni dah kira orang kata apa? Kita middle. Kita orang pertengahan. Okay. Kata pepatah lah kan, kata nak tarik rambut dalam tepung. Rambut jangan putus, tepung jangan berselerap. berselerap. So kena ada ilmu lah.
Okey, ilmunya kena kena cari bagaimana kita nak menguruskan, sebab kata tadilah dia menguruskan manusia ni bukan mudah. Hmm. Ah, kena ada ilmu tersebut, kena PR kena bagus. PR tu yalah, public relation kita kena bagus lah dengan pelbagai pihak, kena belajar cara nak berkomunikasi dengan baik, kena belajar menyantuni, kena lebih sabar lah, Hmm. lebih sabar. Sabar tu penting lah. Betul, itu keyword ya, sabar kena penting, barulah datang dengan orang kata tindakan-tindakan yang positif lah. Kena Ah, positif, kita kena positif, kena tahu cara nak orang kata beli jiwa kan. Mak kata tadi kan ah, nak dapat komitmen bukan senang, nak dapat komitmen cukup macam mana? Kalau kata 5 orang yang kita ada tu, 5-5 belum tentu setuju dengan kita. hmm. So kena beli jiwa, kadang-kadang kita pun kena rendahkan diri kita supaya orang faham apa yang kita nak. Ah, Bahasa tu kena cantik lah. The way you talk to others, kita kena ada ilmu supaya orang selesa dengan kita. Bila selesa, kita bekerja pun dengan baik. InsyaAllah. kena ada budi bicara tu betul. Betul. Itu budi bicara tu kena orang Ah, kata kena dalam tikam tangan lah lah kan. dalam Ah, tangan. betul, Okey. kena dalam tangan. Dia Ah, tak boleh jadi, you tak boleh jadi, okey tu guru pusat sumber, guru perpustakaan dan media, tapi tak boleh bercakap. Tak hmm. boleh orang kata nak respon orang, tak boleh nak tackle orang. So susah lah. Kita susah nak bergerak. Sebab kita akan berada di kat situ je lah. Ah, Orang kat kata situ. kalau dalam bisnes ni dia panggil trend mendata. Hmm. Kita tak nak lah trend mendata tu, kalau boleh biarlah trend kita menaik macam tu kan. Baru ada kepuasan dalam pengurusan. Betul lah tu. Kira macam kalau nampak kita stay kat situ macam boring. Apa Betul. apa kita Ah, buat ni macam tak ada benda kita buat. kan, dia dah lah duduk dalam orang kata apa, duduk dekat dalam perpustakaan, lepas tu duduk Ah, pula seorang-seorang kan. Jadi nenek kebayan kat situ kan. Jadi tak worth it lah, tak berbaloi. hmm. Sebab kita ada ilmu itu, kita diberi pendedahan untuk menjadi seorang yang orang kata menjadi seorang yang menguruskan satu sekolah. Kita Hmm. jaga satu sekolah, kita bukan jaga perpustakaan sahaja. Kita jaga seluruh tempat, kita kena jana kita punya sumber untuk digunakan oleh pihak lain. Sebab tu kita kena berani bercakap, kita kena berani tarik orang, gunakan sumber yang ada. Sebab dia akan kembali juga kepada pencapaian sekolah. Macam kata tadi lah, ceritanya adalah bidang ataupun unit PSS ni dia sokong kepada kurikulum. Hmm. Hmm. Okey. Okay. Wah, tu terima kasih. Apa tu pandangan memang mendalam betul lah dia punya penerangan. Okey, dalam pandangan cikgu kan kita dah cakap pasal apa yang kita perlu buat. So, apakah ciri-ciri yang perlu bagi seorang pengurus atau ketua dalam menguruskan organisasi? So, ciri-ciri. Ah, Ciri-ciri menjadi seorang pengurus. ah, Okey, ciri-ciri jadi seorang pengurus ya. Kita ni manusia ada unik. Orang kata apa unik, masing-masing ada ah, keunikan. Tapi bila kita sebut dalam bidang pengurusan, pertama back to ilmu. ilmu. Mesti ada ilmu mengurus. Kemudian kita kena of course lah kena sabar. Macam saya sebut tadi, Ah, PR kita kena bagus. PR kita tu sangat-sangat penting. Sebab kita nak berurusan dengan banyak pihak. Sebagai pengurus kata tadi, ah, bukan kita menjaga barang. kita jaga hati orang. Kita tak menjaga barang. Kita bukan penyelia store. Kita Ah, bukan orang kata apa ni operator pengeluaran. Kita pengurus, jadi kita lebih kepada menguruskan sumber manusia yang ada hmm. untuk menggerakkan apa yang sepatutnya kita lakukan untuk menghasilkan matlamat kita. Jadi pengurus ini bertindak mengawal orang bawahan. Okey, pengurus bertindak mengawal orang bawahan. Jadi kita lebih bertolak ansur, tapi dalam masa yang sama ketegasan itu pun penting. Ah, Ketegasan pun penting. Kita tak boleh, kalau dalam bidang pengurusan ni, dia tak boleh terlalu panggil apa, laissez-faire. Laissez-faire ni dia ikut je apa orang bawahan kata, setuju je. terlalu Ah, lurus bendul. lurus bendul, tak boleh. Kita Ah, kena
pengurusan yang sederhana dan saya juga tertarik dengan pengurusan demokratik. Ah, Kita dengar pendapat orang, tapi kita jangan lupa kita pun kena firm lah. kita Kita kena pun kena firm untuk memastikan matlamat kita tu menjurus ke arah yang kita nak capai lah. ah so Kalau kata kita nak buat program, untuk apa? Apa objektif? Kita mesti ada outcome kita. Dah susun hmm, satu, dua, tiga apa dia. Jadi kalau so kata ada pihak yang tak setuju, membangkang, maksudnya kita dah kena ubah kita punya outcome tadi. hmm, That's why bila jadi pengurus, kita kena tegas tapi mendengar apa yang disampaikan oleh orang bawahan. Jika perkara itu membawa kepada kebaikan, dipersetujui, uh, kita jadi tak ubahlah salah sikit. kiranya. Ikut. Kita boleh dengar, kita boleh ikut, tapi biarlah orang kata dengan justifikasi yang memuaskan hati kita sebab kita yang kontrol kita punya organisasi. Ah, Kan? so Contohlah macam kata program Nilam. ah, Program Nilam ni dah lama dah dilaksanakan. Okey, program Nilam ya, Nadi Ilmu Amalan Membaca. Matlamat kita sekian sekian sekian, tapi ada pihak yang tak setuju. Gini gini gini. Jadi kita minta dia apa? Kita janganlah terus macam kata cut. tak boleh ya. Bukan Tak tak boleh lah macam tu lah. So, Kita minta dia terangkan dulu kenapa. Bila dia dah gini-gini, dan kita tengok. Kalau dia tak sama dengan apa yang kita nak capai, dan kita explain lah. Explain ah, dengan baik lah. Bukan kata mencari salah siapa-siapa kan. tu Kita perbezaan pandangan control dia kita lah. dah. Betul. Betul. Okay. So Boleh ya? apa bertolak ansur Dah lah dapat tu. menjawab lah tadi. Dapat dapat. Wah, ya? Dia bersabar bertolak ansur tegas dalam masa yang sama lah. Betul. So, so banyak yang dapat dalam kita punya temu bual dan terima kasih cikgu untuk penerangan tadi. Pada masa ni lah cikgu kan, sekarang kan cikgu ada banyak aktiviti kan. Apakah perancangan atau acara yang dirancang akan berlangsung di bawah pengarasan cikgu dalam masa sekarang lah kalau ada ni. Okey. Rasanya tak salah kot kalau saya kongsikan beberapa program yang dah dijalankan dan apa Ah, yang akan dirancang. Boleh ya? boleh boleh. Sepanjang tahun, unit pusat sumber memang ada banyak sangat aktiviti, tapi kita berkolaborasi dengan banyak unit. Hmm. Banyak unit. Dan sepatutnya, bukan sepatutnya, memang unit pusat sumber ini berkolaborasi dengan semua unit dan akan apa ni kata? Apa aktiviti yang dijalankan, unit pusat sumber perlu berkata apa? Inform, dibagi tahu, disekalikan. Disekalikan dalam mana-mana program. Tak kisahlah program itu kurikulum, co-curriculum Hmm. maupun unit Iwan Murid. Okay. Oh, Yang latest baru saja apa ni? Baru saja kami lalui, iaitu murid-murid kita mengikuti pertandingan apa ni? MSU Infohan Challenge, iaitu oh, pertandingan yang dilaksanakan berbentuk apa nak sebutnya, Infohan ni berbentuk treasure hunt lah, macam treasure hunt. ah, Okay. Budak kita didedahkan dengan penghasilan video, kemudian diuji mindanya, dan alhamdulillah kami dapat dua berita baik lah. Dua berita ah, baik, iaitu kami menjadi johan untuk penghasilan video teaser, ah, dan juga dianugerahkan outstanding award lah. Yang ini ah. peringkat kebangsaan. Oh, tanya. Kebangsaan di Hebat-hebat bawah. budak Zack. Syukur Alhamdulillah di bawah Ah, unit pusat sumber. Bila sebut di bawah unit pusat sumber, jadi 12 peserta ni memang akan merujuk kepada saya. wah, Maksudnya merujuk kepada guru pusat sumber lah. Nak merujuk cikgu, kita nak buat apa benda idea. So kita akan duduk bersama dengan peserta, kita bagi input-input yang ada. Itu yang dikatakan tadi, kita mengoptimumkan sumber sekolah yang kita ada untuk kemenjadian murid. ah, Okey. Itu yang dah berlangsung. Jadi insya-Allah dalam perancangan kami ada projek besar, iaitu kita ada R&R STEM. Okey, ni student Unicel terlibat ah, hari tu ah. datang ke AZ kan, bulan 2 ya. Bulan 2, sekejap rasanya. Bulan 2. Bulan 2, 4 bulan 2. Bulan 2. 4 bulan 2 tu. 4 bulan 2, betul. Ah, Yang itu adalah titik tolak bermulanya
ruang R&R STEM tu sekarang kami dah rasanya dalam 70% kata apa? 70% siap lah nak Ah, mencapai objektif. Kita dah pasang payung ke atas tu, kemudian kita punya kolam pun dah dibersihkan dan kita dah ada tanaman hidroponik kat situ, dah keluar hasil pun. Dah oh, keluar hasil, guru-guru pun dah beli. Kita tanam kailan dan juga sawi. oh, saya Kailan. Kemudian yes, kailan dan juga sawi, projek ni lah, R&R STEM ni. Dan Ah, insyaAllah kita akan masukkan lagi beberapa peralatan untuk kita mencantikkan lagi ruang yang ada supaya murid dapat menggunakan tempat tersebut dengan baik. Banyaklah, ada banyak, orang kata apa, dia ada banyak stesen di bawah STEM. Okey, itu ah, projeknya, dan kita juga akan teruskan juga dengan projek bacaan membaca kita seperti biasa, masih lagi bertungkus lumus untuk menaikkan jumlah bacaan murid-murid. Kemudian kita pun dah bergerak dengan projek meletakkan 7 unit smart TV dalam kelas. oh, dalam Okey, setiap kelas, dalam dalam kelas kelas. lain. Oh, Dalam oh, kelas, dalam setiap kelas. Jadi oh, kita bagi 7 smart TV, jadi guru-guru tak perlulah berebut bilik-bilik khas yang ada oh, faham. LCD. Hmm, Ni murid boleh terus guna dalam kelas. hmm, Itu ah, antara projek besar lah. InsyaAllah kalau ada rezeki pula kita nak sambung dengan projek cendawan. Ini mungkin next year kot. Bagi settle dulu orang kata R&R STEM tu, sebab ruang tu pun besar. Kita hold yang projek cendawan tu. InsyaAllah kalau ada rezeki kita sambung. okey. Wah, banyak rancangan untuk ni untuk Hmm. cikgu. So, harapnya semoga segala urusan cikgu dengan organisasi bawah urusan cikgu tu dipermudahkan lah. Amin. Okay, sampai sini saja lah temu bual kita. Terima kasih cikgu and terima kasih. Assalamualaikum. Baik, baik, sama-sama. Waalaikumsalam.